Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ini matematik tingkatan 4, kita masih dalam bab 7 graf gerakan. So hari ini kita akan belajar kemahiran graf jarak masa, standard pembelajaran, mentafsir graf jarak masa dan menguraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. So pada kemahiran hari ini juga kita akan membincangkan bagaimana nak menjawab praktis kendiri 7.1B bagi soalan 1, 2, 3 dan 4. Okay. So dalam graf jarak masa ni, mentafsir graf jarak masa, kalau kita lihat pada buku teks awak, bagaimana anda mentafsir graf jarak masa. Okay. Meneliti dua bentuk graf jarak masa di bawah. Kalau kita tengok kat sini yang dia punya paksi, dia punya paksi. Okay. Ini paksi X dia ialah masa. Okay. Paksi Y dia ialah jarak. So yang kat sini sama juga masa, jarak. So kalau kat sini meter, biasa padanan dia dengan saat. Meter dengan saat. Seandainya awak dapat pada paksi Y ni dia punya jarak kilometer. Okay, kilometer. Masa ni dia bagi minit. Okay. Minit ni awak kena tukar kepada saat dulu baru boleh kira. Sebab kita dah belajar masa tingkatan 3, tingkatan 2 atau 3, laju sama dengan jarak bagi masa. Okay. Dia punya unit, jika kilometer, masa dia ialah jam. Jika meter, masa dia ialah saat. Okay. Macam rajah dua-dua ni dah betul dah unit dia. Jika awak dapat soalan nanti, atas ini jaraknya kilometer dan masanya minit, nilai ini awak kena perkan dengan 60. Contoh, dekat T ni 12. Okay. Semasa kira nanti 12 ni awak kena perkan 60. Sebab kita kena tukar dia jadi saat. Okay. Okay, itu cara pengiraan lah. So daripada kita tengok graf ini yang colour pink ni, graf ini dia naik, ni graf kecerunan dia positif Kita dah belajar kecerunan sebelum ni bab 1 Okay, dia naik. Okay, naik, kita tukar warna lain yang nampak sedikit biru. Nampak tak? Okay. Bila dia naik, ini adalah kecerunan positif. Bila positif bermaksud kereta tu kereta tu sedang bergerak dan laju dia sekata. Laju dia sekata bermaksud kalau dia buat bawa 60 km per jam, okay, kalau kita tengok kecerunan dia sama je kan? Sama je jarak dia ni. Jarak ni sama. So ini bermaksud laju kereta ni adalah seragam. Sama je 60 km sama. Tapi kalau lajunya mula macam ni, kemudian macam ni, maksudnya mula-mula dia biasa, kemudian dia akan pecut dia punya kereta. Tapi macam ini, untuk untuk masa yang pertama ni, T1, laju dia seragam. Dia sedang bergerak. Dia sedang bergerak. So apa jadi pada AB? Dia mendata ni. Mendata. Ini sebenarnya kereta dia berhenti sebenarnya. Berhenti, contoh dari sekolah dia pergi Tasik Y. Ini sekolah. Ini Tasik Y. So jarak dia berhenti di situ. Tapi masanya bergerak. Berapa lama dia makan kat Tasik Y. So itu masa bergerak. Kemudian dari jarak yang sama, okay, dari jarak yang sama, yang tempat dia berhenti tu, dia sambung balik perjalanan. Contoh daripada Tasik Y, dia nak pergi BP Mall. So dia bergerak balik. Bergerak. Okay, dia bergerak semula.
So ini dia ada kelajuan lah ni, kelajuan dan seragam. Okey. So dalam graf jarak masa, keadaan yang dia berhenti ni kita panggil pegun. Pegun. Okey, pegun. Okey, pegun. Kita ambil warna hijau lah, terang sikit hijau. Pegun. Okey, pegun maksudnya dia berhenti. So kalau kenderaan yang dibawa tu kereta, apa yang berlaku kepada kereta Ahmad sewaktu A ke AB? Okey, kereta Ahmad dalam keadaan pegun. Gunakan perkataan pegun ini. Okey. So itu untuk rajah yang pertama. Kita tengok rajah yang kedua. Okey. Ini pergerakan dia start kereta, so kereta dia mengalami kelajuan, maksud dia kereta ni bergerak. So kereta ni mengalami pegun. Okey, pegun berhenti seketika iaitu pegun. Kemudian bila dia turun ni bermaksud dia patah balik ke tempat tu. Okey, dia patah balik ke tempat tu. So kita tengok huraian dalam buku teks Ini yang cikgu dah cropkan dekat buku teks awak, dihuraikan satu-satu. Okey, kita go through yang buku teks punya. Kalau awak ada buku teks, buka buku teks lebih nampak So rajah satu menunjukkan sekejap Okay, kita sambung. Rajah satu menunjukkan suatu gerakan dari O ke C. Okay, dihuraikan. Rajah ini adalah pergerakan dari O ke C. O ni tempat yang pertama dia mulakan gerakan kereta, dia start enjin tu. Dan dia bergerak sampai di A. Okay, dia mengalami pegun dan dia berhenti dekat C. So gerakan dari O ke C sejauh S meter. So ini jarak. So S meter ni jarak. Okay. Dalam tempoh T saat. Kalau soalan tanya, huraikan perjalanan yang terdapat dalam graf di atas. Okey. Jadi kereta bergerak dari O ke C sejauh berapa jarak dia? Kereta bergerak, so kita kena bagi tahu arah dalam huraian kita jarak dan masa. Okey, ini masa. Kalau dia tak melibatkan laju lah kalau dia kata huraikan rajah di atas, dia tak bagi pun data tentang kelajuan. So awak kena bagi tahu arah dia iaitu O ke C, jarak dia kalau dia bagi 10 tulislah 10 km. Kalau 10 meter macam ni, dia tak bagi nilai, dia bagi S sahaja. So dia berhenti di sini, di C. Jadi dia berhenti di C, so kita tengok daripada sini pergi tengok ke kiri ada label S. So ini adalah jarak daripada bawah ke atas, ini adalah jarak. So jarak dia S dan atas ni ada perkataan meter. S meter. Okay, masa. So daripada C berhenti ni tengok bawah. Tengok bawah ada huruf T. T unit dia saat. Okay, so rajah satu menunjukkan satu gerakan dari O ke S, ini dia punya arah, sejauh S meter jarak
dalam tempoh T saat, dia punya masa. Okay, so OA kecerunan dia positif macam cikgu bagi tahu tadi lah. Kenapa positif? Daripada kiri ke kanan dia naik atas. Okey. Kecerunan OA mewakili kelajuan gerakan. OA adalah kelajuan gerakan. Gerakannya ialah laju seragam. Macam saya bagi tahu tadi, lajunya adalah seragam. Kalau tidak seragam, dia akan kejap laju sangat dan perlahan balik. So yang ini lajunya seragam. Gerakan sejauh S meter, S1 meter ni jarak dan masanya T1 saat. T1 saat. Ni dia huraikan pergerakan di kotak yang pertama. Okay. So kemudian ini pergerakan, okay saya label lah. Ini A, ini B, ini C. So ini huraian untuk A, ini huraian untuk B, ini huraian untuk C. Okay, kita tengok B. B, kecerunan adalah sifar. So kalau soalan tanya, berapa kecerunan AB? Kecerunan dia adalah sifar sebab dia berhenti dan dia mendatar. Tiada perubahan jarak, so tak ada perubahan jarak. Dekat S sahaja statik tapi masa berjalan. Okay. Tiada perubahan jarak, so dia bermaksud gerakan terhenti. So pegun, nampak tak dia highlight kan? So untuk menulis jawapan, tulis pegun nanti. Apakah keadaan kereta? Kereta dalam keadaan pegun. Pegun maksudnya terhenti lah. Macam awak tengah bincang-bincang dengan kawan awak kan, tetap tiba-tiba lalu seorang perempuan yang sangat cantik dan awak terberhenti bercakap dan mata semua pandang ke perempuan cantik tu, macam terpegun, terberhenti seketika. Terberhenti. So pegun untuk tempoh masa T2 tolak T1 saat. So masa dia tak ada kat sini, jadi kita buatlah T2 tolak T1. So ini dia punya masa. Tak ada nyatakan apa-apa kat sini jarak ni, jadi kita tulis T2 tolak T1. Tak payah cari nilai dia. Sebab tak ada satu nombor pun pada rajah ni. Okey, kemudian C. Kecerunan ialah positif. Masih meneruskan perjalanan. So gerakan diteruskan hingga C. So laju kereta tu seragam dan terus sampailah C. So OC gerakan sejauh S meter dalam tempoh T saat. S meter dalam tempoh T saat. So ini dengan ini samalah menghuraikan graf. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, kali ni graf kita kalau kita pandang dia ada turun naik. Tadi kita dah belajar cara nak huraikan. Dalam keadaan pegun kita dah belajar cara nak huraikan. So dia ada menurun ni. So yang ini tadi kita dah belajar dia punya arah. Okey. Ada jarak dia S meter, masa dia T saat. Okey. So kita tengok kat sini kecerunannya positif, jarak sejauh S meter dalam tempoh T1 saat. So ni gerakan yang pertama. Ini huraian A. Ini huraian A. Ini ada dalam konteks awak. Okey, ini adalah huraian B. B. So dia kecerunannya sifar. Kalau soalan kata huraikan. Huraikan keadaan kereta semasa berada di PQ. So ini cara nak huraikan. Kecerunan sifar. Tiada perubahan jarak. Kereta dalam keadaan pegun pun boleh. Masa. Dalam masa T2 tolak T1. Nanti kita tengok contoh soalan Okey, C. C, kecerunan dia negatif. Tadi kita bincang semua kecurunannya positif. Kali ni kecurunannya negatif. QR negatif. So kalau soalan minta huraikan keadaan kereta pada QR, okey, perjalanan QR. So ini cara nak tulis. Kelajuan negatif menunjukkan objek bergerak balik ke tempat asal atau bergerak pada arah bertentangan. So kalau ini rumah, okey,
Okay, ini kilang. Okay, kilang boleh lah Okay, rumah. Kilang. Okay, dia pergi kilang dan dia balik semula ke rumah. So dalam graf, okay, ini rumah kosong. Okay, so sini P. So dia pergi, dia punya kilang R. So dia balik rumah. Dia balik rumah, dalam graf dia tak boleh patah balik kat P. Dia akan turun ke bawah. Itu tandanya dia balik. Okay. Ataupun daripada rumah pergi kilang, okay, pergi stesen minyak. Saya buat bulat. Pergi stesen minyak, then dia balik semula ke kilang. Dia akan pergi kilang, okay, pergi dekat kilang, kemudian pergi sini pula. Okay. Dari rumah pergi kilang, pergi stesen minyak, okay, kemudian dia balik semula. Dia balik semula. Okay, pergi kilang, okay, pergi stesen minyak, okay, dia balik semula ke kilang. Kenapa dia hilang? Okay. Mana saya punya pen? Okay. Dia pergi kilang, dia isi minyak. Dan kalau dia berhenti di jarak yang sama ni, ini bermaksud dia patah balik ke kilang. Okay. Kemudian kalau kita tengok perjalanan dia turun, ini maksudnya dia balik rumah. Okay. So untuk soalan ini, untuk rajah ini, so kalau dia minta huraikan keadaan QR, keturunan adalah negatif. Okay, Ali sedang menuju ke rumahnya. Dari Q tu maksud dari pejabat pos ke rumahnya. Dia ataupun bas bergerak pada arah bertentangan. Ataupun tadi kita guna nama Ali. Ali tadi pergi pejabat pos dan dia balik ke rumah dia semula, arah bertentangan. So gerakkan sejauh 2 S meter, gerak sejauh 2 S meter. Kenapa 2 S meter tau? So bila ada pergerakan menurun macam ni, sebenarnya dia dah tambah jarak. Okay, dia dah tambah jarak. So ini jarak yang pertama, ini sebenarnya grafnya naik atas untuk jarak. Okay, ini S kedua. So S1, S2, 2S. So nanti kita tengok contoh soalan baru awak mungkin akan faham. Okay, so kita tengok praktiskan diri 7.1B. 7.1B. Okay, graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Rejab dari Kota Kinabalu ke Keningau. Okay, mencari kalkulator saya. Okay, ada kalkulator standby. Okay, so dia kata perjalanan dari Kota Kinabalu ke Keningau. So untuk mudah nak ingat, ini saya label Kota Kinabalu, ini saya label Keningau. Okay, Keningau. Kita pakai pen hitam purple lah purple lah. Okay. Dia kata kat sini, hitung laju kereta dalam kilometer per jam untuk sejam terakhir. Sejam terakhir. So sejam terakhir kita, okay, kita tengok kalau kita tengok kat sini, okay, ini dah satu keluar pula ni. Okay, 2 kotak ialah 0.5 jam. So, kalau okay,
2 kotak lagi 0.5 tambah 0.5 1. Sekarang ni kita kira 2 kotak 0.5, okey. 2 kotak lagi 0.5. So sama dengan 1 jam. Okey. So 1 jam. So dia nak hitung laju kereta dalam kilometer untuk sejam terakhir. So bermaksud kita kena cari laju kenderaan di sini, di segitiga ini. Okey. So kita kena cari jarak dengan masa. Sebab kita dah belajar masa tingkatan 2 ke 3, laju sama dengan jarak bagi masa. So untuk jawab soalan A, okey, laju sama dengan jarak bagi masa. Okey. So, masa kita dah ada sebab dia nak sejam. So, 1. Okey. Sebab kita tengok kat sini masa dia dalam jam. Ini kilometer. So, kan saya ada ajar tadi, kilometer kawan dia jam. Meter kawan dia saat. Jika awak dapat kilometer dengan jam, dah tak payah tukar. Jika awak dapat meter dengan saat, tak payah tukar. Tetapi kalau awak dapat kilometer per minit, minit tu kena tukar. Maksudnya satu ni kena perkan dengan 60. Okay? So untuk soalan satu ni senang senang. So kita tinggal cari jarak sahaja. So jarak dia dekat sini 100. Ini 100. Sini 50. So berapa jarak ini? 100 tolak 50. So kita dapat 50. So jarak kita 50. So 50 bagi 1, 50. So kena tulis jarak ni dalam kilometer. Bawah tu masa dalam jam. Okay. Boleh tulis kilometer per jam atau kilometer jam negatif 1. So macam mana dapat kilometer jam negatif 1? Dalam indeks J kan kuasa 1. Bila naik atas J-nya, satunya kita jadikan negatif. So kalau tak berapa mahir guna yang ini, yang guna kilometer per jam ni pun dah boleh. So itu untuk soalan A. Okay. Kita tengok soalan B. Okay. Ini soalan A. Okay, kita tengok soalan B pula. Okay, soalan B cikgu pakai pen hijau lah. Pen hijau. Pen maroon. Okay. Huraikan gerakan kereta Encik Rajab untuk tempoh 45 minit selepas bergerak sejauh 50 km. Okey. 45 minit. So, ini kan 0.5. 0.5 separuh jam 30 minit. Anak lelaki raja. Okey. Dia tambah 30 minit lagi jadi 1 jam. Dia nak 45. So, sampai sini. 15. 30 bagi 2 kan 15. So, sini 45 minit. 45 minit. Oh, ya anak saya. Huraikan gerakan kereta untuk tempoh 45 minit selepas. Okey, selepas 45, so kita tengok kawasan ini. Okey, kawasan ini. Tadi kita dah belajar bila dia berada dalam keadaan mendatar ni, kita jawab apa untuk menjawab? So kereta anak perempuan raja dalam keadaan pegun. Sebab dia tak suruh kira. Cuma dia tanya huraikan pergerakan kereta itu. Kereta dalam keadaan pegun. Nak tambah kereta berhenti pun boleh juga. Kereta sedang berhenti. Okay. Jika markahnya 1, tulis pegun je lah. Jika markah dia 2, bolehlah awak karang
Rejab sedang berhenti makan tengah hari. Rejab sedang berhenti pergi tandas. Boleh juga Itu kalau dia minta alasan lah. Kalau dua markah. So kita tengok C. C saya buat kat sini lah C saya buat kat sini. Okay. Kita buat C1 dulu. Okay. Hitung laju purata. Laju purata dalam buku teks ada tulis kat sini. Okay, ada tulis kat sini. Saya cropkan, saya paste kat sini Okay. So sebenarnya laju purata ni pun awak dah belajar dah masa awak belajar laju sama dengan jarak masa SGT. Kalau saya masih ingat masa tu kelas kita kat bawah depan kolam. So kalau kat bawah depan kolam maksudnya masa awak tingkatan 2. Okay. Awak masih dengan saya kan. Okay, masa tingkatan 2 kita belajar ni. Okay, so laju purata ialah jumlah jarak dan jumlah masa. So dia nak laju purata dari Kota Kinabalu ke Keningau. Maksudnya sepanjang perjalanan ini. Kota Kinabalu ke Keningau. So, laju purata, cikgu buat LP je. Jumlah, cikgu buat simbol jumlah, jarak bahagi jumlah masa. So, berapa jumlah jarak kita? Kalau awak lihat graf ini, dia bergerak dan dia terus dan dia berhenti dekat 100 ini. Dia berhenti dekat 100. So jumlah jarak kita 100. Berapa jumlah masa? Awak tengok yang terakhir ni. Okay, 2.5. 2.5 jam. Okay, 2.5 jam. Okay. Dia masih atas masih kilometer, bawah masih jam. So, awak bagilah berapa? 100 bagi 25, 2.5 dapat 40 kilometer per jam. So, itu laju purata. Okey, kita tengok C2. Okey, C2. Huraikan gerakan kereta bagi keseluruhan perjalanan. Okey, untuk huraikan gerakan apa sahaja soalan lepas ni bila dia minta huraikan, awak perlu ada jarak. Masa huraikan tu mesti ada jarak. Yang kedua, masa. Yang ketiga, laju purata. Dalam menulis huraian perjalanan. Huraian perjalanan ataupun huraian pergerakan. Huraikan pergerakan. Kan? Seluruh perjalanan. So lepas ni, kalau ada soalan tanya huraikan pergerakan seluruh perjalanan. Maksudnya seluruh pada graf ini. Awak kena ada 3 point, ada 3 isi yang perlu ada. Jarak, masa, laju purata. Jarak kita just tengok pada graf, masa kita tengok pada graf, laju purata kena kira macam C1. Okey? Jadi untuk soalan C2, berapa jarak dia? Encik Rejab. Okey. Okey. Bergerak sejauh, berapa jarak dia? Atas ni ada masa kira laju purata. 100 kilometer dalam tempoh 2.5 jam dengan laju purata 40 kilometer per jam. Okey. Bergerak sejauh ni boleh hafal
dalam tempoh ni boleh hafal, dengan laju purata boleh hafal. Yang tukar cuma dia punya nilai, dia punya masa, jarak masa dengan laju purata. Okey? Okey, itu soalan 1. Kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Encik Rashid bersenam setiap hari untuk menjaga kesihatan diri. Kalau kita tengok graf ni dia ada menurun Menurun tu macam patah balik Ke mana dia patah balik? Okey, graf jarak masa di sebelah menunjukkan jarak masa dan larian Encik Rashid dari rumahnya. So dalam rajah ni kosong. Okey, cikgu lebih suka tandakan. So ini dia punya rumah. Senang cerita nanti. Rumah. Kemudian dia pergi taman permainan. Encik Rashid ni dah tua Dia pergi taman permainan bukan untuk main jongkan-jongkit ke, main buai ke. Dia jogging Dia bersenam setiap hari. Sekarang dekat taman permainan ada alat-alat untuk bersenam. Okey. Okey. So dia ke taman permainan dan balik, nampak tak perkataan dia? Dan dia balik semula ke rumah. So bila dia turun ni maksudnya dia balik semula ke rumah So saya label kat sini rumah. Okey? Okey, bukan rumah isteri kedua bukan. Okey. A. Hitung beza laju larian Encik Rashid dari rumah ke taman. Anak saya ni. So dari rumah ke taman tu laju yang pertama A. Okay. Dan dari taman ke rumah B. So bila dia nak beza, kena kira lah dua-dua laju ni. Okay. So untuk soalan A, laju A. Okay. Saya label terus laju lah. Rumah ke taman permainan. So laju sama dengan jarak bagi masa. So jarak dia 2 kilometer. 2 kilometer. Okey, masa dia 20. Tapi kat sini minit. 20 awak kenakan perkan 60. 20 tu awak kena perkan dengan 60 sebab dia minit. Kalau kat sini jam, awak boleh terus tulis 20. Sebab kan dia minit, kita kena tukar pada jam. Bila nak tukar pada jam, kita kena bagi 60. Jadi 20 per 60 kan dia bahagi. Bila bahagi, kita tukar jadi darab. Saya tunjuk kat sini lah mudah awak faham sikit. 2 bahagi 20 per 60. So kalau kita buat ayat matematik, 2 bahagi 20 per 60. So dalam kita belajar masa sekolah rendah dulu, bila nak bahagi, tak boleh. Kita kena tukar darab dulu. Bila tukar darab, yang bawah naik atas, yang atas turun bawah. So 60 per 20. Okay, potong-potong 2, 1, 2, 3. So 2 darab 3 dapat 6. So shortcut dia kat sini, cikgu buat 2 darab 60 per 20. Kita twist kan bila pindah sebelah je, dia bertukar. Atas naik, atas turun bawah, bawah naik atas Okey, kat sini potong 2, 1, 2, 3. 3 kali 2, 6. Ini laju A, kilometer per jam. Okey, laju B. Okey, so laju B cikgu dah tak tunjuk dia punya kenapa diterbalikkan. Cikgu dah terangkan di sana. B laju sama dengan jarak bagi masa. Okey, laju sama dengan jarak bagi masa. Jarak dia masih 2. Okey, masa dia. Ini 20 20, 30, so 10 minit, 20 minit, 30 minit. Sama juga tadi, bagikan dengan 60.
So 2 darab 60 per 30 potong-potong 3132. 2 darab 2 4 kilometer per jam. So beza A dengan B 6 tolak 4, so dapat 2 kilometer per jam. Itu soalan A. Okay, itu soalan A. So kita tengok soalan B. Okay, kita tengok soalan B. Soalan B. Cikgu padamlah yang atas tu tak muat. Cikgu padam yang ni. Okay. So kita jawab B pula. Okay. B kata, hitung laju purata keseluruhan larian Encik Rashid dalam kilometer per jam. Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Di sini kena hati-hati. Jumlah jarak kita macam gambar yang saya bagi yang nombor 2, rajah yang kedua. Ingat tak? Jika perginya 2 kilometer, okay, balik ni sebenarnya dia tambah lagi 2 kilometer. Perjalanannya pergi 2, balik 2. Contoh, daripada Syed Isa, okay, daripada rumah awak, Taman Soga, pergi SMK Datuk Syed Isa jaraknya 1 kilometer. Okay, bila balik 1 kilometer juga kan? Jadi berapa jumlah jarak pergerakan awak hari tu? 2 kilometer kan? Ini rumah awak, ini sekolah. Macam mana buat segi lah Ini rumah, ini sekolah. Awak pergi sekolah, jarak dia 1 kilometer. Nanti balik pun awak gerak 1 kilometer. Kalau mak awak tanya berapa hari ni kena jalan kaki? Pergi 1 kilometer, balik 1 kilometer mak. So jumlahnya berapa? 2 kilometer pergi dan balik. Jadi jumlah jarak dia lari pergi 2, balik pun 2. Jadi kat sini 4. Bukan 2 tu kena hati-hati. Masa kita ambil keseluruhan ini. Masa. So seperti biasa 50 ni adalah minit. Bila minit kita kena tukar jadi jam. Bagi dengan 60. So 4 darab 60 per 50 kita terbalikkan. Potong-potong. So 24 per 5. So kalau tekan kalkulator 24 per 5. Sekejap Cikgu dah kira tadi. Okay. Soalan nombor 2. Okay, 24 per 5 dia akan jadi 4.8 4.8 kilometer per jam. Okay, kita tekan kalkulator lah 24 bahagi 5. 4.8 kilometer per jam. Okay, itu untuk soalan B. So kita jawab soalan C pula. So itu laju purata. Huraikan gerakan macam tadi. Saya kata kena ada jarak, masa dan laju purata. Kebetulan pada soalan ini dah suruh kira laju purata. So senang, salin saja. Ini dia punya jarak, ini dia punya masa. Okey, masa. Jadi huraikan gerakan Encik Rashid. Encik Rashid berlari sejauh 4 kilometer dalam tempoh berapa? 50 minit dengan laju purata 4
4.8 kilometer per jam. Okay, so itu C. Sama kan? First cari bilik laju, kemudian laju purata. Lepas tu dia minta uraikan gerakan. Format sama je tadi macam soalan satu. Okay, kita tengok soalan nombor 3 pula. Soalan 3. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Puan Rosita untuk tempoh 1/4 jam. So kalau 1/4 jam ni, kalau kita ada jam, 1/4 ni ini. So ini 30 minit. Sorry. Awak punya jam lah, jam kat rumah. 15, 30, 45, 60. So kalau 1/4, ini 1/4. 1 daripada 4. 1/4 sama dengan 15 minit. Okey. Okey, 2 jam 15 minit dengan memandu keretanya. PQ ialah perjalanan Puan Rosita dari tempat kerja ke sebuah pasar. PQ dari tempat kerja ke sebuah pasar. Okey, ini saya tulis kat sini. P tempat kerja. Q pasar. Apa R? Dan RS ialah perjalanan balik ke rumah. Okey, pasar raya. So, Q dengan R tu pasar raya. S tu dia punya rumah. Okey. Dan sebab dia kata dari RS ialah pasar raya ke rumah. So, pasar raya tu RQ. Okey, dia pegun di situ, dia parking kereta, dia masuk pasar raya, dia belanja. Masa bergerak tapi jarak tak gerak sebab dia kereta dia berhenti. Okey, kita tengok A. Hitung nilai T. Mana T? Okey, ini T. Hitung nilai T jika laju kereta semasa perjalanan dari tempat kerja ke pasaraya ialah 50. So, dia nak kita cari laju yang ini, segitiga yang ini. Okey. So, jarak dia ialah, so ini 10 kan? 10, 20. So, jarak dia 20. Masa dia ialah T, tak tahu. Tapi soalan bagi lajunya ialah 50. So, untuk jawapan A, untuk soalan A, laju sama dengan jarak bahagi masa. So, soalan dah bagi laju. Lajunya 50. Jarak dah tahu 20. Okey. Kita tengok sini kilometer, sini jam. Tapi dia kata dalam sistem 24 jam ni. Okey, dalam sistem 24 jam. So bila dalam sistem 24 jam, okey. So kita kena ini apalah tu. Okey. Okey, bolehlah. Okey, so ini dalam sistem 24 jam Jadi untuk cari dia punya T ni, okey. So laju sama dengan jarak bahagi masa, 50 sama dengan 20 bahagi T. Okey, 50 bahagi dengan T. So T ni kita pindahkan atas sini. Yang ini turunkan ke bawah. T jadi perkara rumus. T sama dengan 20/50. Okay. 20/50. Okay. So, kita bahagikan, potong 2 bahagi 5. Okay, 2 bahagi 5. Okay. So, dia nak dalam minit kan ni? Ni minit. Sistem ni jam. So, kita kena darab dengan 60. Kenapa darab dengan 60? Mana datang dalam 60? Sebab dia nak masa. Masa dia nak sistem 24 jam. Sebab tu kita darab dengan 60. Dia nak sistem 24 jam.
yang dia bagi ni minit, 50 minit. So dia nak dalam jam kan? Okey. So bila kita bahagi ni 2/5, ni potong-potong. So 5 kali 1, 5 kali 12. So awak akan dapat 24. Okey, dapat 24. Okay. Sebab dia nak dalam sistem 24 jam, so jam lah. Yang dia bagi ni minit. Okay. Okay, so 24 minit. Okay. Tapi ini ialah dia punya maksudnya jarak ini 24. Tapi dia nak T ni. Awak tak boleh mention sini 24. Jadi 1400 ni awak tambah 24. Tambah 24. So awak akan dapat 1424. Dia tak ada minit dah sistem 24 jam sistem 24 jam dia tak ada bagi petang, malam. Cuma bila 1424 ni dia dah sebelah petang petang. 1200 tu tengah hari. Ini 09 940 ni 9.40 pagi. Kalau 12.00 12 tengah hari. So kalau 14.24 awak tolak 12. So ketika itu pukul 2.24 petang. So dalam sistem 24 jam awak kena state macam ini saja. Jangan tulis pagi petang. Okey. Okay, saya ulang balik tadi kenapa darab 60 sebab ini minit ini minit. Kalau awak tengok ini 14, ini 15. 14, 15, 16. Ini jamnya. Jadi yang 24 ni adalah minit. Okay, minit. So kita nak tukarkan jadi jam sebab tu kita darabkan dengan 60. Itu tujuan kita darab 60. 20, okay, 20 dia punya jarak, okay. Yang ini masa, yang ini jarak, yang ini laju, okay. Tadi kita dapat masa T kena bahagi dengan 60. Kalau kita pindah sebelah, okay. Kalau beginilah kalau nak lebih faham, okay. Laju sama dengan jarak bagi masa. Okay, laju kita 50. Soalan bagi. Jarak kita 20. Masa kita T, benda tu per minit. 60 macam tadi T per 60. Macam soalan 1 dan soalan 2. So benda ni kita cross pindah. Tapi dia bukan pindah ke sebelah. Dia pindah lalu sama dengan ni. Bila pindah lalu sama dengan, dia lalu bulat-bulat. Dia pindah bulat-bulat macam ni. Okay. Dia pindah by group. By group. Sistem butter. Kau naik atas, aku turun bawah. Maksudnya tu. So, kita nak T sahaja. Kita nak T sahaja. So, 20/50. 60 ni bahagi 60. Pindah sebelah jadi darab 60. Okay, mungkin yang ini awak lebih faham lah So potong-potong macam tadilah kita kira 2/5 darab 60 tekan kalkulator awak akan dapat 24. So step seterusnya macam sebelah ni lah. Okay, sebab tu kita darab dengan 60. T per 60. T tu ialah minit. So kita kena tukar per jam. Lepas tu darab 60. Yang kat situ yang selalu bekas-bekas pelajar saya yang lepas-lepas dia careless di situ. Okay, so habis A. Kita jadi T ialah 1424. Okay, kita tengok B. Huraikan. Huraikan lagi Garis lurus QR. QR. So, kenderaan Puan Rosita dalam keadaan pegun. Okay, itu senang.
Okey, nombor 2. D2. Huraikan gerakan kereta yang mewakili garis lurus RS. RS. Kan saya ada kata kadang-kadang soalan minta perjalanan dia balik semula ni. Dia nak tahu benda ni balik semula sebenarnya. Kalau belajar kita tak tahu, kita akan cakap graf mengalami negatif. Okey. Jadi kat sini dia kata garis lurus RS. Jadi dia nak huraikan garis lurus RS. Garis lurus RS. Kalau huraikan gerakan macam saya bagi tahu tadi, okey. So kita kena ada jarak, masa, laju purata. Okey. Untuk laju purata, pada soalan A kita tak ada kira laju purata. Jarak boleh tengok pada rajah, masa boleh tengok pada rajah, laju purata kita kena kira. So, laju purata sama dengan jumlah jarak bagi jumlah masa. Okey, jumlah jarak kita berapa? Jarak dia kat sini 20. Okey, dia pergi 20 kilometer, dia balik. Ini jarak balik dia. So, 0 sampai 30. So, dia balik 30 kilometer. Jadi, jumlah jarak dia 50 kilometer. Okey, ini untuk jarak. Okey, untuk masa. Okey, 16. Saya dah padam ni. 1615. Untuk masa 1615, awak tolakkan dengan 1400. So awak akan dapat 215. 2 jam 15 minit. 2 jam 15 minit. So 2 jam 15 minit tu, 2 jam 15 minit kalau saya cari kat sini, 2 jam 15 minit ke? Dia punya laju purata. Masa dia 2 jam. Ini 45. Okey. So kalau sini masa dia nak tempoh masa kan. Graf dia ni saya dah conteng pula. Okey. So ini dia punya masa. Okey, tempoh masa dia 15 minit. 15 minit kalau saya tengok kat sini 16 tolak 15.30. Okey, faham. Soalan tanya garis lurus RS sahaja. RS sahaja. RS sahaja. Ini R, saya tulis kat sini lah dah comot dah rajah tu. Ini R, ini S. So dia nak masa ini. Masa ini. So ini 16.15, yang sini 15.30. So masa 16.15 tolak, kan tolak 14 sebab dia bukan nak keseluruhan. Dia nak jarak RS sahaja. So tolak 1615. Sorry, apa khabar? Okey, tolak 1530. Okey, 1530. 1615 tolak 1530. 1615, 1530. Sebab dia kat sini Okey, so awak akan dapat kalau kita tolak 1615, saya tunjukkan takut ada orang dah lupa. 1530. Kena hati-hati dalam jam sebab bila kita pinjam sebelah tu, kita bukan pinjam 1 kita pinjam 60. Okay, 1530.
30 tolak 5 tolak 05. Ini saya bagi 2. Sini ruang minit, sini ruang jam. Okey, 1 tolak 3 tak boleh, pinjam sebelah. Bila pinjam sebelah, dia bagi 60. Pinjam 1 jam pindah ke minit jadi 60. So, 0 ni 5 tolak 0, okey. 6 tambah 1 sebab kita pinjam kan, jadi 7. 7 tolak 3, 4. So, 45 minit masa dia. Okey. Jarak tadi 30, salah Jarak dia nak RS sahaja. RS sahaja. So, jarak dia bukan 50, jarak dia ni. Yang ini sahaja, depan bukan. So, jarak dia 30. Okey. So, kita boleh cari laju purata. Jarak dia 30, masanya 45 minit. Ini kilometer. So, bila minit kena perkan dengan 60, nak tukar jadi jam. Okey. So, sama dengan 30 darab 60 per 45. Okay, so awak akan dapat, okay, tekan kalkulator, 30. Okay, awak akan dapat 40 kilometer per jam. So macam mana nak huraikan? Okay, Wan Rosita bergerak sejauh 30 kilometer dalam tempoh 45 minit dengan laju purata 40 kilometer per jam. Okey. Tu soalan nombor 3. Okey, tapi saya dah cerita detail lah. Okey, boleh? Okey, seterusnya soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Ada A dan B. Okey, hitung Encik Yusri bekerja di sebuah firma government. Setiap hari Encik Yusri akan menghantar anaknya ke sekolah dalam perjalanan ke tempat kerja dengan menaiki kereta. OE merupakan perjalanan dari rumah ke sekolah. Sekolah. Okey. Dan ke tempat kerja. Tempat kerja. Okey, so sekarang dia kata hitung nilai T. Mana T? Okey, T di sini. Okey, hitung nilai T jika kadar perubahan jarak masa kereta, perubahan jarak masa kereta dari sekolah ke tempat kerja ialah 48. Okey. Kadar perubahan jarak So dia nak ini. Sebab dia nak daripada sekolah ke tempat kerja. Sekolah ke tempat kerja. Jadi masa laju. Laju masa. Jadi untuk jawab soalan A, laju sama dengan, kenapa saya buat laju? Ini unit laju, kilometer per jam. Okey. Laju sama dengan jarak bagi masa. So, laju kita 48. Soalan bagi. Okey. Jarak, okey, daripada sini sampai sini. Ini jarak. Okey, ini jarak. Jadi, kat sini 36. Dekat bawah sini, okey, ini 4, 8,
12, 16, 20, CV4 24, 28, 36, 32, 36. So sini 12. Sini ialah 36. So jarak 36 tolak 12. So dapat 24. Okay, jarak dia 24. So nak tulis kat sini pun boleh jugalah. Jarak dia 36 tolak 12. Masa dia, ini masa. T tolak 10. Sebab tak tahu. Tapi kat sini ada 10. So masa dia ialah T tolak 10. Okay. So seperti biasa kita buat sistem butter, tukar suka sama suka by group. Okay. So atas ni akan jadi T tolak 10, 36 tolak 12, 6 tolak 2, 4, 3 tolak 1, 2 per 48. Ya, masuk. Ayah, masuk gambar. Okey, 24 per 48. Okey, 24 per 48. So, kita potongkan dia. Okey, tekan kalkulator lah, senang je laju T tolak 10 sama dengan 24 bagi 48. 24 bagi 48. So, awak akan dapat 0.5. 24 bagi 48. Saya tahu silap di mana. Okay, nampak tak ini kilometer, ini minit. Okay, minit. So, di sini ada kesilapan sikit, minta maaf. Cikgu repeat balik lah repeat balik. Okay. Macam-macam bunyi minta maaf lah. Okay. So, laju kita 48. Okay. Jarak kita 36 tolak 12. Tempat dia berhenti dengan tempat mula kita tolakkan. Masa dia T tolak 10. Tapi kena ingat ini dalam minit. So kita kena tukar jadi jam. So kita kena bagi 60. Okay. Baru jadi jam. Sebab kilometer kawan dia jam. Nampak tak? Kilometer jam. Okay. So ini kita grupkan dia, tukar sistem butter. Okay. Jadi dia tak berubah tau. T-nya tak berubah 60-nya naik atas, tak. Dia berubah by group. 36 tolak 12 ni kita terus tulis 24. Okay. 48 ni di bawah. Okay. Cikgu pindahkan ke sebelah. Bawah tak muat. So T tolak 10 sama dengan 24 per 48. Okay. Ini bahagi 60. Bahagi 60. Bahagi 60 pindah sebelah dia jadi darab 60. Bahagi ni pindah sebelah jadi darab. So T tolak 10 sama dengan, tekan kalkulator lah, senang 24 kali 60 bahagi 48. Okay. So dapat 30. 30. So T tolak 10 ni pindahkan sebelah sama dengan 30 tambah 10. So T sama dengan 40. Jadi panjang tadi sebab silap sedikit. Itu untuk A. Boleh Okey, kita tengok B pula. Last soalan 4. Huraikan gerakan. Jarak kena ada, masa kena ada, dan laju purata. Kita tak ada kira laju purata. So kita kena kira dulu laju purata. Laju purata sama dengan jumlah jarak bagi jumlah masa. Berapa jumlah jarak kita? Jumlah jarak kesemua sekali.
Okay, so jumlah jarak kita kena hati-hati, dia saja letak 40. Tapi kena tengok ini, jaraknya ialah 36. Berapa masa dia? So masa tadi kita dah kira, T ialah 40. Kan? T ialah 40. So dia nak dalam masa hurai, kena hati-hati. Saya pun careless juga. Huraikan, gerakkan bagi keseluruhan perjalanan dari rumah ke tempat kerja. Rumah ke tempat kerja. Okey, kesemua ni lah rumah ke tempat kerja. Jadi T kita berapa? T kita 40 minit. Okey, 40 minit. So, laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi masa. Masa kita kat sini 40/60. Macam biasa, ini kilometer, ini jam. Kalau awak tulis 40, dia masih minit. So, kena bahagi dengan 60 supaya dapat jam. Okay. So, dia akan dapat 36 darab 60/40. Terbalikkan. Yang ini naik atas, yang ini turun bawah. Okay. So, tekan kalkulator 3. So, akan dapat 54 kilometer per jam. Saya ulang balik. Okay, 36 jumlah jarak dia. Okay. Betul, 54 km per jam. Jadi huraian dia, jarak, huraikan gerakan kereta keseluruhan perjalanan. Encik Yusri bergerak sejauh berapa? 36 kilometer. 36 kilometer meter. Okey. Dalam tempoh 40 minit. Dalam tempoh 40 minit dengan laju purata 54 kilometer per jam. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.